Okey, soalan 26. Kalau kita katakan saya nak lukis ni memang susah juga dia lukis ni, kan? Sebab dia bentuk kuadratik. Jadi kita ingat macam ni lah. Okey, katakan macam ni. Ini untuk cari domain lah. Domain, kalau kita nak kira domain ni secara algebrik. Sebelum ni saya ajar menggunakan graf. Kalau katakan tak mampu nak guna graf, yang pertama, kalau katakan kita punya graf kita bentuk square root. Square root. Kalau kita nak cari domain, kita akan gunakan syarat, boleh tak dalam square root ni negatif? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh kan? Jadi kita boleh gunakan syarat untuk cari domain. Domain ni adalah nilai x ke nilai y? Domain? Nilai y. X kan? Jangan lupa x. Maka kita gunakan syarat untuk cari domain. Saya gunakan syarat domain. Saya gunakan syarat semua yang dalam kurungan tu, semua dalam square root ni saya gunakan syarat greater than 0. Greater than or equal to 0. Kita boleh gunakan syarat tu untuk cari domain. Sama juga untuk kalau katakan kita nak lukis tak mampu, tapi soalan nak juga domain. Katakan kita ada ln. Contoh ln. Ln negatif 1 ada tak jawapan? Ln negatif 1. Hello? Cuba guna kalkulator. Ada jawapan tak? Math error. Maksudnya tak ada jawapan lah kan? Sama juga kita akan gunakan syarat seperti square root. Apa yang ada dalam ln tu kita akan gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Gunakan syarat ni. Kemudian yang ketiga, katakan saya ada 3 per x. 3 per x. Kita punya graf kan? Maka cara dia cari domain, selalunya kamu lukis. Katakan malas nak lukis kan, kamu boleh guna, boleh tak kalau x ni kosong? Tak boleh kan? Maka domain tu kita boleh guna syarat x not equals to 0. Semua nombor kecuali kosong. Kalau negatif boleh lagi, kalau positif lagi boleh kan? So kalau nak cari domain, ambil je dia di bawah ni, samakan dengan kosong. Okey, macam itulah. Boleh? Tu antara yang menarik lah. Okay, juga tu, kalau banyak kan lupa pula. Okey, terus kita jawab soalan. Jadi sekarang ni soalan yang pertama, kita nak dapatkan determine the domain of dy dx. Okey. Jadi sekarang ni kita cuba cari dy dx dulu. Y equals to square root of 2x squared plus 5x minus 3. Okey, kemudian kita akan cari dy dx. Selalunya bila kita nak differentiate, pastikan mesti dalam bentuk kuasa. Mesti dalam bentuk kuasa. Okey, kemudian ni kalau kita nak expand ni, kalau rajin nak guna binomial expansion, kamu gunalah. Kalau lemah semangat, kita boleh gunakan power rule. Maksudnya kita akan differentiate, turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Kemudian ada lagi tak tambahan? Apa tambahan dia? Differentiate dalam. Yes, so differentiate dalam, in bracket ni dapat berapa? 4x tambah 5. Yes. Okay. Kemudian saya tulis balik. Saya boleh tulis 4x plus 5 over 2. Kemudian saya gunakan square root of 2x squared plus 5x minus 3. Yes. Okay. Jadi kalau kita nak tentukan domain, okay, yang di atas ni tak payahlah. Yang di atas ni semua real number boleh masuk ni kan. Okay, sekarang ni kita tengok. Sekarang ni kita ada bentuk square root. Kalau square root saja kita boleh gunakan domain. Apa yang dalam square root tu gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong.
Tetapi square root kita ni berada di bawah. Boleh tak kita letak syarat sama dengan kosong? Boleh ke? Boleh tak di bawah ni saya letak syarat sama dengan kosong? Tak boleh kan? Okey, maka saya guna je syarat domain. Syarat domain tadi saya akan ambil semua dalam square root tu. Kalau square root ni berada di atas, saya akan guna lebih besar dan sama dengan. Tapi disebabkan dia di bawah, sama dengan dia tak payah. Okey, cuba guna calculator. Kamu dapat X berapa? Okey, cuba guna calculator. 1/2. Yang pertama 1/2. Satu lagi? Yang ketiga ya? Ya. Okey, katakan betul lah ni. Okey, maknanya okey, kemudian bila kita nak dapatkan jawapan, kita tak boleh dah buat ni, sepatutnya kena buat kurungan macam ni, 2x tolak 1. Satu lagi x tambah 3 kan. So ingatlah cara kita nak selesaikan inequalities. Janganlah setiap kurungan ni lebih besar daripada kosong. Nak dapatkan jawapan, kita boleh lukis graf. Ambil nilai paling rendah lagi 3. 3, satu lagi 1/2. 1/2. Kemudian graf kita senyum, senyum, yes. So ingat balik ni. Kemudian kalau kita nak ambil kawasan bersambung, itu kawasan negatif. Kalau kawasan yang terputus adalah kawasan positif. Maksudnya lebih besar dari kosong lah. Sekarang ni kita nak lebih besar, kan? Lebih besar. Maka itulah jawapan dia. Maka domain kita, okey, domain kita adalah x less than negative 3 union by x more than 1/2. Jadi itulah kita punya domain. Ini soalan tahun 2008. 2008. Okey. Ataupun kita boleh buat dalam jawapan bentuk interval lah. Negative infinity ni atau lah. Negative infinity sampai negative 3 open interval union by 1/2 to infinity. Okey. Pastikan jangan ada close. Boleh setakat ni? Boleh. Jadi sekarang ni saya cari domain, saya tak lukis graf. Saya gunakan syarat yang nota tadi. Ini saya nak buat secara algebrik. Dulu kuliah saya tak ajar ni. Saya ajar bentuk graf kan, lukis graf. Masa kita belajar function, baru kita tentukan domain. Kadang-kadang terpaksa kita guna algebra ni, tapi biasa bentuk-bentuk macam ni lah. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua apa? And find the interval, respective interval. Syarat dia dy dx more than 0 and dy dx less than 0. Okey. Jadi fikir-fikir lah. Kita nak cari interval. Okey, jadi sekarang ni kita ambil soalan seterusnya, dy dx. Saya salin dulu, dy dx kita apa tadi? Dy dx adalah yang banyak-banyak ni, 4x tambah 5. 4x tambah 5 per dengan 2. Apa tadi? Square root of apa tadi? 2x kuasa 2 Lagi? tambah 5x tolak 3. Yes. Okey, jadi sekarang ni yang pertama kita nak dy dx more than 0. Okey, more than 0. Satu lagi less than 0. Kan payah tu. Jadi macam mana kita nak buat ni? So 4x plus 5 over 2 square root of 2x squared plus 5x minus 3. Okey, daripada sini kita buat yang pertama dulu. Daripada sini kita ambil nilai sempadan. Kalau kita refer pada atas, kalau yang atas ni sama dengan kosong, berapa nilai x? Negatif 5/4.
5/4 ni 1. Tadi kita dah kira yang di bawah tadi kan? Ada dua nilai. Yang pertama apa? Setengah Setengah lagi. dengan negatif 3. Yes. Okey. Nak dapatkan jawapan kita okey, kalau yang macam ni dia bercampur kan. Kalau setakat kuadratik je kita boleh guna graf. Tapi kalau macam ni bercampur, kita akan buat table untuk dapatkan jawapan. Sempadan ada 3. Sempadan ada 3. Yes. Okey, sempadan 3. Nilai yang paling kecil negatif 3. Kemudian negatif 5/4. Kemudian setengah. Kita ambil faktor yang pertama 4x tambah 5. Faktor yang pertama. Yang kedua adalah yang di bawah tu lah. 2 square root of 2x squared plus 5x minus 3. Okey, kita ambil satu nombor. Katakan saya ambil nombor negatif 4. Negatif 4. Sini saya akan ambil negatif 2. Ni saya akan ambil kosong. Ambil yang mudah je. Ganti dalam yang pertama. Positif ke negatif? Hello? Positif. Kau ya betul. Ganti negatif 4. Negatif. Macam mana boleh dapat positif tu? Ganti dengan negatif 2. Negatif. Yes, ganti dengan kosong. Positif. Yes, ganti dengan 1. Positif. Yes. Betul. Kemudian teruskan lagi. Negatif 4 masukkan ke dalam sini. Positif. Yes. Masukkan nilai negatif 2. Negatif 2. Yes. Okey. Ni tak payah. Okey, settle. So berhenti kat situ je lah. Okey, kemudian kita bahagi. Ni dapatlah tolak. Ini tak tahu ni apa semua ni. So positif. Okey. Jadi sekarang ni soalan nak, kalau lebih besar daripada kosong, maksudnya pilihlah kawasan lebih besar. Okey. Okey, maka interval untuk yang ni, interval untuk yang ni adalah x interval. Soalan tanya interval. So jawapan dia adalah x lebih besar daripada setengah. Kemudian untuk dy dx, kita teruskan lagi. Dy dx less than 0. Tak payahlah kita buat lagi. Kita refer pada table yang sama. Carilah kawasan negatif. Kawasan negatif, maka interval dia adalah jawapan dia untuk kes yang ni x less than negative 3. Yang pertama kita nak show. Bila kita nak show ni, kita tengok kita perlukan second derivative. Maksudnya kita akan differentiate 2 kali lah. Yang ni tak payah kita gunakan chain rule. Sebab kita punya variable kita ada 2 je, y dengan x. Okay? Jadi tak payah guna chain rule. Jadi kita akan differentiate biasa je. Y equals to sin x squared plus 1. Saya differentiate dulu untuk yang pertama, dy dx. Differentiate sin dapat apa? Cos. Yes, cos. Okey, ada tambahan lagi tak? Jarak dengan berapa? Ada lagi? Hello? Ada tambahan tak? Tak ada? 2x. Differentiate ni mereka. Dia sama macam ln. Kalau ln, dia mesti differentiate bermula daripada yang pertama ni sampai ke hujung. Kan? Sin pun sama. Differentiate sin, lepas tu step yang kedua teruskan differentiate dalam kurungan. Okey, dia sama. Sin trigonometri dengan log sama. Okey, kemudian kita jangan ingat ini sebenarnya boleh darab ke sini, tak boleh. Sebab ini berada di luar. Jadi untuk lebih selamat, kamu terbalikkan dia. So kita tak akan darab nanti. Okey, kemudian kita akan differentiate nak dapatkan second derivative. Maksudnya kita akan ambil ni. Kita akan differentiate kali yang kedua. Tetapi kena hati-hati, yang ini kita nampak ada 2 fungsi dipisahkan dengan darab. Bagaimana kita nak differentiate kalau ada 2 fungsi? Produk.
Ya, mesti guna product rule. Gunakanlah formula ataupun guna table macam ni. So ini ada 2x, ini adalah cos x kuasa 2 tambah 1 in bracket. Ini selambula 2. Yang ini differentiate kau dapat apa? Negative sin. Okey, negative sin x kuasa 2 tambah 1. Jangan lupa differentiate in bracket. Dapat yang tadi dah 2x. Okey, kemudian kita darab silang. Bermula daripada kanan. So kita akan teruskan 2 cos x squared tambah 1, kemudian tambah dengan, teman kalau saya buat terus dapat negative 4x sin negative 4x squared sin x squared plus 1. Ini selepas kita gunakan product rule. Boleh setakat ni? Ya. Okey, boleh. Okey, kemudian kita nak show. Okey, bila ingat bila show ni kita kena buat pilihan sama ada mulakan daripada kiri, proses dapat tak kanan, ataupun mula daripada kanan, proses dapat tak kiri. Untuk kes yang ni lebih sesuai mulakan daripada kiri. Okey, jadi kita tengok x second derivative minus dy dx plus 4x cube y equals to, bukan terus equal to 0, kita kena tunjukkan. Okey, ini sama dengan x second derivative kita ambil yang tadi lah, 2 cos x squared plus 1 minus 4x squared. Ini saya ganti je ni. Okey, kemudian subtract to dy dx. Dy dx kita yang ni tadi, 2x cos, ni dy dx. Kemudian jangan lupa kita ada tambahan lagi plus 4x cube. Okey, seeloknya y ni pun kita kena ganti juga. Y ni rujuk kepada punca soalan. Punca soalan kita yang ni. So y pun ganti juga x squared plus 1. Okey, jadi kita akan tengok adakah boleh menghasilkan kosong. Okey, katakan saya tulis lagi. Okey, yang pertama 2x cos x squared plus 1. Ini saya expand 4x cube sin x squared plus 1. Kemudian yang ni kekal negative 2x cos x squared plus 1. Kemudian kita ada plus 4x cube sin x squared plus 1. Okey, kemudian kita akan nampak nilai ni boleh jadi kosong. Kemudian kita nampak nilai ni pun boleh jadi kosong. Nampak? Jadi barulah kita tulis sama dengan kosong. Okey, tengok cara kita jawab. Kita nak show jangan terus sama dengan kosong, kemudian bergerak kiri kanan, akhirnya nanti tulis kosong sama dengan kosong. Salah lah. Bila kita nak show, pilih you nak start dari kiri ke kanan. Kalau untuk soalan ni mesti start daripada kiri. So kita proses dapat tak sebelah kanan. Itu cara kita nak show. Dia menggunakan istilah gradient. So ingat gradient ni, apa maksud dia gradient ni? Apa maksud dia? Yes, itu maksud dia dy dx at point 0, 0. Okey, maksud dia daripada sini kita akan differentiate x exponent to the power of xy equals to e2x minus e3y. Okey, maknanya sekarang ni untuk yang pertama kita mesti guna product rule. Nampak? Kita ada yang fungsi pertama, fungsi yang kedua. Okey, jadi yang pertama mesti guna product rule. X, Y. Mesti guna product rule. So differentiate dah. Kalau kita differentiate, kita akan dapat 1. Okey, untuk differentiate yang kedua ni, kita akan differentiate kuasa.
Masalahnya kuasa ni mana boleh differentiate terus. Jangan kita differentiate dapat 1 darab dy dx. Salah lah. Bila differentiate kuasa, ini pun nanti kita kena buat product rule lagi untuk xy ni. Kena guna product rule lagi. Okay. So differentiate ni dapat dy dx. Dy dx. Okay. Jadi sebenarnya table yang kedua ni, ini untuk differentiate yang ni. So kita sambung. Differentiate ini dapat y tambah x dy dx. Eksponen xy. Okay. Maka kita akan dapat darab sini. Jadi untuk sebelah kiri kita akan dapat eksponen xy tambah dengan x eksponen xy. Yang ni y tambah x dy dx. Boleh ke? Ni saya akan pergi ke sini dengan cara kita akan buat product rule. Product rule, masalahnya bila kita nak buat product rule yang pertama, nak differentiate kuasa ni, dia tak semudah tu. Dia mesti melalui proses yang ni juga. So untuk dapatkan jawapan ni mesti daripada sini. Okay. Kemudian kita akan teruskan. Ini kita akan dapat 2 eksponen 2x. Yang ni akan dapat 3 eksponen 3y. Tapi jangan lupa ada dy dx. Okay. Jangan lupa sebab kita differentiate y respect to x. Okay. Kemudian soalan dia find the gradient. Find the gradient. Soalan dia tak tanya find dy dx. Habis itu je. Find the gradient of a curve yang ni at point 0, 0. Maksud dia, kalau kita nak jadikan dy dx sebagai tajuk, boleh, tapi panjang cerita dia kan. Jadi untuk lebih mudah, kita terus gantikan dengan nilai ni. So at point 0, 0, kita gantikan terus. Yang ni akan jadi e kuasa kosong tambah ini banyak-banyak ni. Disebabkan ni kosong, semua akan jadi kosong. Yang ni pun sama, 2 kuasa E kosong tolak 3 E kosong dy dx. Okay. Jadi kita akan tengok soalan. Tak semua soalan ni kita kena habiskan sampai kita permudahkan dy dx. Tak semua. Kita tengok soalan, dia nak nilai gradient. Okay. Jadi kalau kita jumlahkan ni 1 tambah kosong 1, ni 2 tolak 3 dy dx. Okay, maka daripada situ kita akan dapat dy dx, selesaikan 3 dy dx 2 tolak 1, 1. Maka dapatlah dy dx ni sama dengan 1/3. Okay, itu untuk soalan B, 6 markah. Okay, faham tak sekarang ni? Faham, sir. Faham ya? Okay, so macam itulah. Okay. Jadi bila kita jawab soalan, kita baca betul arahan soalan tu macam mana. Dan kalau kita tak baca soalan yang betul, kita akan buang masa jadikan dy dx sebagai tajuk. Nanti dia akan buang masa kat sini. Rugilah kita. Sebab soalan dia hanya nak berapa nilai gradient, nilai dia. Okay. So kita akan jimat masa kat situ lah. Okey, soalan yang pertama, given 3y squared minus xy plus x squared equals to 3 by using implicit differentiation. Find the values. Nampak? Soalan dia find the values. Maksud dia, kalau kita differentiate dapat dy dx, tak perlu kita habiskan sampai kita boleh ringkaskan dy dx tu sama dengan apa. Tak payah. Sebab soalan nak values dia. Okey. Jadi kita akan differentiate. Kita tengok sini. 3y squared minus xy plus x squared equals 3. Ini nama markah ni. So kita akan differentiate differentiate respect to x. Okay, so yang ni akan dapat 6y. Ada tambahan tak ni? Ni ada tambahan tak? Ada. Ya, apa tambahan dia? dy dx. Ya, sebab bila kita differentiate y, mana ada x. So kena ada tambahan dy dx. Okey, untuk yang ni kita mesti gunakan apa ni? Kalau ada 2,
Mesti melalui, Product rule. yes, mesti guna product rule. Tak ada cara ringkas. Tak adalah kita akan dapat 1 multiply by dy dx. Salah. Kita mesti dapatkan jawapan melalui product rule 1 and dy dx. Dan jangan lupa mesti cross multiply. Ini kalau macam ni selalunya buat kurungan. So y plus x dy dx. Jangan lupa kurungan. Kalau tak buat kurungan nanti kita ingat y je negatif. Salah. X sama dengan kosong kan. Kita ambil yang pertama. Bila x sama dengan 1, y sama dengan 1, kita ambil yang pertama. Maka kita akan dapat 6 dy dx tolak 1 tambah dy dx. Okey, kemudian tambah dengan 2. 2 ni sebab x tu 1. Okey, maka kita permudahkan 6 tolak 1, 5. So 5 dy dx. Kemudian tolak 1 tambah 2 macam 1, maka dapat negatif 1. Maka dy dx negatif 1/5. Betul tak? Betul. Betul. Okey, kemudian bila dah selesai, kita teruskan dengan, ingat sebab y kita ada 2. Teruskan lagi, x sama dengan 1, y sama dengan negatif 2/3. Okey, maka dy dx ni ada berapa? Kemudian dapatlah dy dx adalah nanti 8/15. Okey, settle. So yang negatif tu tak ada. Positif. Dia negatif 5 sekarang. Negatif 5, positif. Okey, betul-betul. Dah, selesai. So macam tu lah. Okey, maknanya kita tak payah ni. Terus, saya differentiate kali yang kedua. Y tolak X. So ini akan dapat dy dx. Betul? Dy dx tolak Y. Okey, tolak Y. Betul? Kemudian, ini saya tak payah jadikan dy dx ni sebagai tajuk. Saya differentiate je. Saya gunakan product rule. Ni kena kuatkan semangat ni. Okey. So saya akan buat macam ni. 6y tolak x, yang ni dy dx. Ni saya akan dapat 6 dy dx tolak 1. Yang ni kalau saya differentiate, dapatlah second derivative. Betul? Dan kita akan darab silang. Okey, jadi kalau kita darab silang, maka kita akan dapat dy dx darab dengan 6 dy dx tolak 1. Kemudian disebabkan ini adalah product rule, maka saya akan tambahlah 6y tolak x second derivative. Kemudian saya differentiate pula. Saya differentiate je ni. Ni. Tolak dy dx tambah 2. Okey. Okey, jadi saya akan tulis balik. Maka jawapan dia saya bawa ke depan. Ni 6y tolak x. Ini akan jadi second derivative. Okey, kemudian yang ni, ini sebenarnya akan dapat tambah 6 in bracket dy dx kuasa 2. Kemudian saya akan dapat Tolak dy dx. Okey. Okey, nampak tak? Kita punya dy dx ni kita ada 2. Nampak tak? Ni satu. Ni cerita pasal dy dx. Dy dx ni satu. Kemudian saya ada satu lagi. Salah. Saya ada satu lagi. Jadi jumlah dy dx tu adalah negatif 2, betul tak? Nampak ni? Betul. Ataupun kalau dah cemas, kau salin je. Sila berhenti. Masa menjawab telah tamat. Kau salin je lah jawapan dah gitu yang kita nak show tu. Itu nasib lah kan. So show, settle masalah negara. Kan?
Boleh ke? Maksud dia, saya tak payah jadikan diwadiat ni sebagai tajuk. Jadi bila dalam exam nanti kan, kamu tengok markah dia banyak ke sikit. Kalau banyak, maka memang kamu kena cari diwadiat ni sebagai tajuk. Proses ni, proses diwadiat sebagai tajuk. Lepas tu dah dapat differentiate kali yang kedua. Kalau markah dalam soalan tu banyak, kalau sikit, kita tak payah ringkaskan, terus differentiate. Tapi kena hati-hatilah, sebab yang ni, ini dikira dua fungsi ni. Maksud dia, kita mesti guna product rule ni, guna product rule. So differentiate lah ni. So hati-hatilah, bila differentiate daripada yang pertama, mesti dapat second derivative. Cara tulis mesti macam ni, cross multiply, so you akan dapat yang ni. Ini semua yang biru ni adalah product rule. Yang ni, yang hijau ni kita differentiate. Kita teruskan, kita differentiate negative y dapat negative divided x, differentiate 2x dapat 2. Kemudian kita simplify. Yang ni dah okey sama dengan soalan. Yang ini pun okey juga, 6 divided. Ni hasil daripada kita expand ni. Kemudian yang ni kalau saya buka kurungan, dia akan dapat negative dy dx. Tu yang pertama, negative dy dx. Kemudian kita ada yang kedua, negative dy dx. Kalau saya jumlahkan ni, jumlahkan, itu yang dapat negative 2 tu. Tolak 1 dengan tolak 1 lagi, dapat negative 2. Yang di belakang ni kita salin.